Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video Jom Jawab Matematik siri yang kedua. Untuk video kali ini, cikgu akan fokuskan kepada peratus, tajuk peratus dan wang. Jadi seperti biasa, cuma 4 soalan saja yang akan kita bincangkan di sini. Baik, seperti biasa, sebelum itu cikgu nak ingatkan matematik bukan sekadar baca, faham dan hafal. Latihan adalah sangat penting dan pembetulan juga adalah sangat penting. Okey, bersedia dengan pensel, buku, kalkulator tidak dibenarkan. Untuk semak jawapan boleh, tapi untuk buat pengiraan tu tidak dibenarkan. Okey, seperti video-video sebelum ini, langkah-langkah untuk gunakan video ini sebagai pembelajaran. Jadi awak kena baca atau dengar soalan dahulu, kemudian tekan pause untuk hentikan video, buat penyelesaian ataupun pengiraan soalan bagi soalan tersebut. Kemudian tekan play ataupun main balik untuk melihat jawapan dan penerangan yang cikgu berikan. Okey, dah sedia? Jom kita tengok soalan yang pertama. Sila ada 306,487 ringgit. Dia menggunakan 71,822 ringgit untuk membayar kos rawatan bapanya di hospital. Berapakah baki wang Sila? Okay, itu soalan pertama. Untuk yang kedua, Sila menggunakan 4/5 daripada baki wangnya itu untuk membeli sebuah rumah teres. Dia mahu membayar harga rumah tanpa membuat pinjaman bank. Antara berikut, yang manakah rumah yang paling mahal yang dapat dibelinya? Okey, ada 3 buah rumah di sini. Okey, baca balik soalan, tekan pause dan cuba buat pengiraan. Lepas buat pengiraan, main balik video untuk tengok penerangan cikgu. Okey, ini dia. Sebelum tu kita tengok dulu maklumat semula berkaitan dengan soalan tersebut. Okey, untuk soalan pertama, duit yang Sila ada adalah 306,487 ringgit. Okey, kemudian duit digunakan untuk kos rawatan adalah 71,822 ringgit. Baik, bila dikatakan duit digunakan, maksudnya duit yang dia ada itu mestilah berkurangan. Sebab dia gunakan duit untuk rawatan, jadi duit berkurangan. Jadi macam mana kita nak cari baki? Operasi apa yang terlibat? Ini dia penyelesaiannya. Kita gunakan operasi tolak. Duit yang Sila ada tolak dengan kos rawatan, maka kita akan dapat di sini baki wang Sila adalah 234,665 ringgit. Okey, ini dia baki wang Sila. Anda dapat awak dapat jawapan yang sama tak? Kalau tak dapat, buat pembetulan, cuba buat pengiraan semula. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Soalan yang tadi, baik, awak dah baca. Jadi sekarang cikgu nak pecahkan maklumatnya di sini. 4/5 daripada baki wang untuk membeli rumah teres. Tadi dia dah gunakan duit untuk rawatan bapanya di hospital. Sekarang dia nak gunakan baki 4/5 daripada baki wang itu untuk membeli rumah teres. Jadi baki tadi lepas kita kira, ini dia bakinya. Ini dia bakinya, 234,665 ringgit. Okey, ini dia bakinya. Jadi sekarang kita akan cari 4/5 daripada baki ini. Bukan baki ini terus kita guna. Kita kena cari 4/5 daripada baki tersebut. Baik, ini dia pengiraan yang cikgu dah buat. 4/5 daripada baki, ini bakinya. Okey, 4/5 darab dengan 234,665 ringgit. Baik, siapa yang pandai buat pemansuhan boleh guna kaedah pemansuhan, tapi di sini cikgu gunakan cara biasa supaya awak faham. 4 darab dengan 234,665 ringgit. Dapat jawapan ini dulu, kemudian bahagi dengan 5. Okey, 4 darab 234,665 bersamaan dengan 938,660. Okey,
Itu hasil darabnya. Kemudian kita bahagi dengan 5. Baik. Di sini cikgu nak bahagikan, cikgu gunakan kaedah bahagi kotak. Okey, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang pernah guna, apa yang tak tahu boleh cari dekat YouTube pun ada kaedah bahagi kotak. Kalau tak, nanti kalau ada masa cikgu akan terangkan juga kaedah bahagi kotak. Baik. Dia macam pembahagian panjang juga, okey. Cuma baki tu kita bawa ke atas. Boleh tengok warna merah yang cikgu bawa ni. Baki bawa atas, baki bawa atas. Okey, pengiraan macam pembahagian panjang juga. Okey, cikgu tak nak terangkan lebih lanjut tentang ini. Nanti ada masa nanti cikgu buat kaedah bagi kotak ni. Okey, selepas dibahagikan maka kita akan dapat hasil jawapan 187,732 ringgit. Okey, itu 4/5 daripada baki bersamaan dengan 187,732 ringgit. Jadi rumah mana yang dapat dibeli oleh Sila? Rumah A, B ataupun C? Rumah mana? Jadi yang dapat dibeli oleh Sila adalah rumah A, sebab harga je kurang. Kalau rumah B dah tak lebih dah, tak cukup duit. Rumah C lagi lah, tak cukup duit juga. Jadi kita Sila boleh beli rumah A. Boleh? Dapat jawapan yang sama? Kalau tak dapat, tengok semula video buat pembetulan. Okey? Jom kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua, Puan Wina melabur RM20,000 dalam satu skim amanah. Skim amanah itu memberi dividen sebanyak 8% setahun. Hitung nilai dividen yang diterima oleh Puan Wina dalam setahun. Okey, soalan ini dia secara terus, okey, straightforward. Dia tak ada pusing-pusing. Dia terus bagi, dia tu suruh awak kira. Jadi kita nak cari nilai dividen. Nilai dividen di sini 8%. Bank itu beri, skim amanah itu beri 8%. Jadi 8% bersamaan dengan 8% darab dengan duit yang Puan Wina laburkan 20,000. Di sini awak boleh tengok cikgu buat kaedah pemansuhan. Jadi 8 darab 200. Jadi ini adalah nilai dividen Puan Wina dalam setahun. Selepas dia kumpul, selepas dia melabur dalam skim amanah tu, dia akan dapat dividen RM1,600. Okey, yang kedua pula, hitung jumlah wang pelaburan Puan Wina selama setahun. Okey, pelaburan Puan Wina selama setahun adalah jumlah yang dia laburkan tambah dengan dividen yang diberi oleh skim amanah. Maka selepas setahun, wang Puan Wina di dalam itu adalah RM21,600. Okey, boleh faham? Okey, soalan ini agak senang sedikit, tak perlu nak terangkan dengan panjang lebar. Okey, cikgu rasa semua boleh buat ni. Kalau silap juga, pastikan awak buat pembetulan. Okey, jom kita tengok soalan ketiga pula. Okey, di sini ada rajah gambar seutas satu beg berharga RM340.50. Okey, Sally ingin membeli beg itu dalam tempoh 3 bulan dari sekarang. Berapakah wang yang perlu disimpannya setiap bulan dalam tempoh itu? Itu soalan pertama. Soalan kedua, jika Sally perlu membayar 1/5 daripada harga beg itu sebagai wang pendahuluan, berapakah wang pendahuluan yang perlu dibayar olehnya? Okey, baca balik soalan, tekan pause, terus buat pengiraan, kemudian boleh tekan play semula, main semula untuk tengok penerangan dan jawapan cikgu. Baik, kita tengok dulu maklumat yang diberi. Baik, Sally dia nak beli beg ni. Beg ni dia nak beli RM380.50. Tapi dia nak beli dalam dari tempoh 3 bulan dari sekarang. Jadi setiap bulan kita nak tahu berapakah duit yang Sally perlu kumpul untuk dapat beli beg. Jadi 3 bulan di sini
Okay, 3 bulan di sini bermaksud 3 kali dia kumpul duit. Sally kumpul duit 3 kali. Bulan pertama dia kumpul, bulan kedua dia kumpul, dan bulan yang ketiga dia kumpul. Baru dia dapat beli beg tersebut. Okay, macam mana nak tahu berapa yang dia perlu simpan setiap bulan untuk dapat beli beg ni? So, kita gunakan operasi bahagi. Okay, RM340, 50 sen bahagi dengan 3. Sebab 3 bulan kan, dia nak cari 3 bulan. Jadi dia nak cari setiap bulan itu berapa banyak yang dia perlu simpan. Baik, di sini cikgu gunakan kaedah bahagi panjang. Tadi cikgu gunakan kaedah bahagi kotak, di sini cikgu gunakan kaedah bahagi panjang. Buat pengiraan, maka kita akan dapat duit yang dikumpul setiap bulan adalah RM113.50. Okay, setiap bulan Sally akan kumpul RM113.50 selama 3 bulan untuk mendapatkan jumlah yang cukup untuk membeli beg tersebut. Boleh? Okay. Kalau salah, macam biasa buat pembetulan. Okay. Baik, yang kedua, jika Sally perlu membayar 1/5 daripada harga beg itu sebagai wang pendahuluan, berapakah wang pendahuluan yang perlu dibayar oleh Sally? Baik, wang pendahuluan ini adalah wang yang kita perlu beri dahulu sebagai jaminan kita beli barang tersebut. Jadi, wang pendahuluan untuk beg ini adalah 1/5. Jadi, 1/5 daripada harga beg. Ini harga beg 1/5 daripada harga beg. Jadi siapa pandai buat pemansuhan boleh buat pemansuhan. Di sini cikgu sengaja pecahkan macam ni supaya faham proses ataupun operasi yang terlibat. Okey, 1 darab dengan RM340.50 dapat hasil darab itu, kemudian baru kita bahagi dengan 5. Okey, kita bahagi dengan 5. Okey, di sini cikgu buat lagi kaedah bahagi kotak lagi. Okey. Kaedah bagi kotak lagi. Kalau nak buat kaedah pembagian panjang pun boleh, asalkan awak akan dapat jawapan yang sama, iaitu RM68.10. Jadi Sally perlu membayar RM68.10 sebelum dia dapat membeli beg tersebut. Boleh? Boleh? Tahniah kepada siapa yang betul. Sekarang kita tengok soalan yang terakhir, soalan yang keempat. Okay, jadual 4 menunjukkan jualan PAU dalam tempoh 3 hari. Okay, teliti betul-betul jadual yang diberi. Bila soalan keluar macam ni, tengok betul-betul jadual yang diberi. Baca betul-betul apa maklumat di sini. Bilangan PAU yang disediakan, bilangan PAU yang dijual. Okay, soalannya, berapakah bilangan PAU yang dijual pada hari Ahad? Okay, kena hati-hati di sini sebab kita ada 3 perkara yang perlu diketahui. Jangan keliru. Yang pertama, kita ada bilangan PAU yang disediakan, yang dibuat. Kemudian kita ada bilangan PAU yang dijual. Okey, dah dibuat, berapa banyak yang dijual. Dan kita ada maklumat yang dia perlu cari di sini, iaitu 9/5 daripada bilangan kuih PAU. Macam mana nak buat? Okey, dan tekan pause. Okey, cuba buat pengiraan. Lepas tu, okey, ini dia penerangan cikgu. Baik, senang sahaja. Okey, kita tengok semula. Dia kata 95% daripada bilangan kuih PAU. 95% daripada bilangan kuih PAU. Kuih PAU pada hari Ahad. Okey, 95% kuih PAU pada hari Ahad. Jadi 95/100 darab dengan 400. Cikgu buat pemansuhan di sini. Jadi kita akan tinggal dengan 95 darab 4, maka kita akan dapat bilangan PAU yang dijual pada hari Ahad adalah 380 biji PAU. Awak dapat jawapan yang sama tak? Kalau tak dapat, buat pembetulan lagi. Tengok balik soalan tersebut. Okey. Okey, ini dia bilangan PAU yang dijual pada hari Ahad. Okey, itu sahajalah soalan untuk siri yang kedua, tajuk peratus dan wang. Jadi sebelum ni cikgu tak ada beri latihan, jadi
Kerana kali ini cikgu ada letakkan quiz, melalui platform Quizizz. Awak boleh klik pada ruangan description juga di bawah tu, dan ada cikgu letakkan di sana. Boleh klik di sana, nanti letak nama, boleh start game, jawab soalan di sana. Soalan dia lebih kurang sama dengan soalan yang kita bincang di sini. Itu saja untuk video kali ini. Harap bermanfaat. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan dalam ruangan komen. Kalau ada apa-apa soalan yang nak cikgu jawab, tinggalkan dalam ruangan komen. Mungkin soalan itu berguna juga untuk rakan-rakan yang lain nanti kalau cikgu ada masa untuk buat video yang akan datang. Itu saja. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat.